maklumat hadirin sekalian, program ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada murid-murid dan guru-guru SKRPM tentang budaya masyarakat Cina serta pertembungan budaya masyarakat di Malaysia. Seterusnya, dapat berkongsi pengalaman dan cabaran belajar bahasa kedua daripada pelajar-pelajar Cina yang mengambil jurusan Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua mereka. Selain itu juga, murid-murid SKRPM juga akan lebih menghargai bahasa ibunda kita dan akan mencukil indahnya bahasa Melayu di pesada dunia. Program ini juga diharap mampu meningkatkan kecemerlangan pendidikan di SKRPM dalam merealisasikan matlamat kerajaan untuk membangunkan model insan yang cemerlang. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan pesada ucapan Tuan dipersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Rizwan bin Hasnan, Guru Besar SK Raja Perempuan Mazwin, bagi menyampaikan titipan bicara. Dengan penuh takzim, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih anak anda Damia. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Encik Zulkifli bin Mahyudin, Dr. Abdul Hadi bin Dawi, pensyarah daripada IPG Ipoh. Seterusnya yang berusaha Encik Aziz Nizal, pegawai SIC plus PPD Kuala Kangsar. Seterusnya yang berusaha Barisan Perongkanan Puan Norimah binti Abdul Kadir, Cik Azman bin Rashid dan juga Puan Nur Fazidah binti Abdul Rahman. Seterusnya yang dihormati Cik Farhana binti Suhaimi, pensyarah Bahasa Melayu Hebei Foreign Study University China. Seterusnya Puan Aisyah, Ketua Jabatan Bahasa Melayu Xi'an International Study University, pelajar-pelajar daripada Xi'an International dan juga Jinan University, Cik Dahlia, Azrin, Marisa, Samiha, Aisyah dan juga Kristina. Seterusnya rakan-rakan guru besar daripada SK Raja Muda Musa, SK Ustaz Idris dan juga SK Perempuan, ketua-ketua panitia, guru-guru dedikasi SK Raja Perempuan Mazwin. Seterusnya anak-anak anak-anak didik yang dikasihi sekalian. Bahasa Melayu sanjungan kita, usah cemarkan keindahannya. Gunakanlah dengan bijaksana, santun bahasa sama dijaga. Puisi Melayu tiada kurangnya, jadi penyeri hari bahagia. Kita alunkan warisan budaya, lambang kebangsaan kita semua. Tuju Arjuna ke negeri Melaka, hendak meminang nak darah Jawa. Adat kita berumpun pusaka, bahasa dijulang semat di jiwa. Untuk makluman pelajar-pelajar daripada negara China, sebentar tadi saya menyampaikan 3 rangkap syair dan syair ini adalah merupakan salah satu daripada cabang puisi Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT dengan limpah dan izinnya kita dapat bersua pada hari ini di alam maya. Di kesempatan ini saya menzahirkan perasaan bangga kepada semua yang terlibat di dalam menjayakan program perantarabangsaan yang julung-julung kali diadakan secara alam maya. Terima kasih kepada pihak PPD Kuala Kangsar juga IPG Ipoh yang bekerjasama menyusun atur program ini. Tidak lupa jutaan terima kasih kepada Jawatankuasa Kerja yang bersungguh
memastikan program ini terlaksana. Dalam suasana negara juga dunia dilanda pandemik COVID-19, di sebaliknya ada juga hikmah yang telah tercetus untuk membolehkan program ini dirancang dan dijayakan. Peneraja utama, guru-guru SK Raja Perempuan Mazwin, juga Cik Farhana, iaitu pensyarah bahasa Melayu daripada Hebei Universiti, telah membuahkan hasil yang hebat pada kita dan sudah pasti kemenjadian murid SK Raja Perempuan Mazwin dan murid-murid yang lainnya. Hari ini semua warga SK Raja Perempuan Mazwin khususnya dapat satu pengalaman yang hebat di dalam kerjaya juga dalam pembelajaran untuk anak-anak SKRPM khususnya dan amnya kepada semua murid. Objektif utama program ini adalah untuk memberi pendedahan kepada murid-murid dan juga guru-guru SK Raja Perempuan Mazwin khusus tentang budaya masyarakat Cina serta pertembungan budaya masyarakat di Malaysia. Dan seterusnya juga dapat melebarkan peluang kepada guru-guru dan juga murid-murid untuk berkongsi pengalaman belajar khususnya dalam bahasa kedua dan juga membina rangkaian persahabatan melalui kerjasama pendidikan. Seterusnya dapat mendedahkan murid tentang perkembangan bahasa Melayu di negara China dan murid-murid dapat menggunakan tips yang akan dikongsikan oleh pelajar-pelajar daripada China bagaimana mereka mempelajari bahasa kedua di negara yang tidak ada suasana dari sudut pembelajaran untuk bahasa Melayu. Adalah diharapkan projek seumpama ini dapat memberi bekas yang mendalam kepada pelajar-pelajar di SK Raja Perempuan Mazwin semasa belajar di sini dan sudah pasti peluang keemasan ini tidak boleh dilepaskan kerana ianya turut memberi nilai yang tinggi kepada pelajar khususnya dalam PAJSK. Juga kepada pelajar-pelajar di negara China yang sudi menerima pelawaan diharapkan akan dapat satu pengalaman yang sangat berharga. Sesungguhnya benar menerusi bahasa kita akan bersatu kerana komunikasi mudah berlaku. Moga ketinggian martabat bahasa Melayu dapat diangkat lebih tinggi. Diharapkan juga kita akan dapat menjalinkan hubungan yang baik di masa akan datang. Akhir kata bagi pihak sekolah sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat khususnya Tuan PPD, Kuala Kansar, Encik Zul dan juga Dr. Hadi daripada IPG. Saya nak highlightkan juga Cik Farhana kerana beliau adalah antara mastermind-nya di samping seluruh jawatankuasa program ini dan juga pelajar-pelajar daripada Zian dan juga Jinan Universiti, tuan-tuan dan puan-puan anak-anak pelajar dan juga hadirin sekalian. Marilah kita doakan SK Raja Perempuan Mazwin akan terus cemerlang dan terbilang di masa akan datang. Saya akhiri ucapan saya dengan dua rangkap pantun. Gagah perkasa pemuda Kedah, sayang kaki terpijak kaca. Bahasa Melayu, bahasa indah, molek didengar, indah dibaca. Berenang-renang ikan di kali, mengail pemuda di atas batu. Budaya kita berbeza sekali agar bahasa menjadi penyatu. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Setinggi apresiasi dan sekalung budi diucapkan Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Rizwan bin Hasnan atas titipan ucapan sebentar tadi. Bagi meneruskan program kita pada hari ini, ada moleknya kita adakan sesi perkenalan. Sesi perkenalan akan dimulakan dari pihak Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Mazwin dan diikuti dengan pelajar daripada Xi'an International Studies University dan Universiti Jinan. Tanpa melengah masa, marilah kita sama-sama mulakan sesi perkenalan ini. Saya Damia Batrusha binti Roslan. Umur saya 12 tahun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Anissa binti Ismadi Zamzuri dari Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Mazwin. Saya berumur 12 tahun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rifhana Adriana binti Muhammad Hazim dari Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Mazwin berumur 12 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyamti Zakitri dari Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Mazwin dan saya berumur 12 tahun. Salam sejahtera, nama saya Nur Aishwarya binti Nisham, saya berumur 12 tahun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Ajmal bin Muhammad Azli dan berumur 12 tahun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Farish Ridwan bin Azmur dan berumur 12 tahun. Okay, kita teruskan dengan Xi'an International Studies University. Dipersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya pensyarah bahasa Melayu, Sisu.
Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan dan murid-murid sekalian. Nama saya Marisa, saya berasal dari Universiti Pengajian Antarabangsa Xi'an. Jurusan saya ialah Bahasa Melayu. Sekian. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua hadirin, guru-guru dan murid-murid. Nama saya Samiha. Saya belajar tahun 3 daripada jurusan Bahasa Melayu di Universiti Pengajian Antarabangsa Xi'an. Saya berasa sangat bertuah dan gembira untuk mendapat peluang ini berkongsi dengan anda semua. Ya. Selamat pagi semua dan salam sejahtera. Saya Azin, saya berasal dari Universiti Pengajian Antarabangsa Xi'an dan hari ini saya akan memperkenalkan kebudayaan China. Dan saya berasa sangat gembira boleh lihat semua di sini. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Kisna dari Sisu. Sekian. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Dahlia dan saya berasal dari Sisu. Okey, kita teruskan dengan Universiti Jinan. Dipersilakan. Terima kasih Damia. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semua kawan-kawan dari Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Musuan. Terima kasih kepada Cik Farhana dan juga Cikgu Intan yang berusaha dalam menghubungi Dahlia. Sama seperti seorang junior dari Sisu, nama Melayu saya juga Dahlia. Berasa sangat bertuah kan kalau kita nak kebetulan ada orang sama dengan nama yang sama dengan kita sendiri. Sebab kalau nama Cina Dahlia Yang Fan juga ramai yang guna nama ini. Jadi berasa, oh ada Dahlia juga di Sisu. Dan sangat gembira ada peluang ini dapat jumpa semua, termasuk Puan Aisyah dari Sisu dan juga kawan-kawan dari Sisu. Dahlia berasa sangat ada sedikit gemuruh jumpa adik-adik di sebelah sana kerana bagi Dahlia macam, oh muda lagi. Jadi harap hari ini kita dapat belajar bahasa Melayu ataupun berkongsi pendapat fikiran kita bersama-sama. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan. Semoga perkenalan kita ini akan terus berkekalan. Baiklah, kini tiba pada kemuncak program kita pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, ada baiknya kita teruskan kepada bual santai kita pada hari ini. Kompang bergema pusaka bangsa dipalu oleh si anak muda. Hadir tuan meriahkan suasana, kami menyambut penuh gembira. Sebelum memulakan sesi bual santai ini, ada baiknya saya memperkenalkan panel bual santai kita yang pertama. Nama empunya badan ialah Puan Aisyah. Beliau merupakan Ketua Jabatan Bahasa Melayu Xi'an International Studies University. Untuk pengetahuan anda, rakan guru dan murid-murid sekalian, Puan Aisyah pernah melanjutkan pelajaran peringkat sarjana di Universiti Melaya. Puan Aisyah, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Puan Aisyah bagi memulakan bual santai yang bertajuk Pendidikan Bahasa Melayu di Xi'an International Studies University. Dengan penuh takzim, mempersilakan. Yang dihormati Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Kangsar, yang dihormati penasihat program, yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Naib Pengerusi dan Setiausaha Puan Intan, dan Cik Farhana, serta rakan-rakan sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Aisyah, Cikgu Bahasa Melayu Sisu.
Hari ini saya sangat gembira kerana pihak Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Muzwin sudi menjemput pihak siswa menyertai aktiviti yang bernilai ini. Terlebih dahulu, saya hendak mengucapkan terima kasih atas usaha gigih pihak Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Muzwin untuk melancarkan program ini. Aktiviti hari ini merupakan komunikasi dan kerjasama kali pertama kedua-dua pihak. Terdapat satu pepatah di China, dalam semua hal permulaan paling susah. Maksudnya, tersiratnya, walaupun permulaan susah, namun hal akan menjadi lebih senang dan lancar selepas membuka keadaan baru. Oleh itu, saya percaya selepas pihak siswa dan pihak Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Muzwin menjalinkan hubungan baik, kedua-dua pihak dapat integrasi lebih lanjut dengan lancar pada masa depan. Seterusnya, saya hendak memperkenalkan jurusan Bahasa Melayu siswa kepada kawan-kawan. Siswa yaitu Xi'an International Studies University. Universiti kami merupakan salah sebuah universiti bahasa asing tertua di China. Ia terletak di kota Xi'an. Bandar ini terletak di pusat China. Juga merupakan bandar yang terbesar di barat laut China. Jurusan Bahasa Melayu dibukakan di universiti kami sejak tahun 2016. Pelajar-pelajar Bahasa Melayu yang pertama ditawarkan sejak tahun 2017. Sehingga kini jurusan kami mempunyai 3 kelas, tahun 1, tahun 3 dan tahun 4. Pelajar-pelajar kami datang dari seluruh China. Mereka juga belajar rajin dan cemerlang. Tahun ini jurusan kami ada graduan Bahasa Melayu. Kebanyakan pelajar telah mencari kerja dalam bidang teknologi dan perniagaan. Contohnya syarikat internet, syarikat e-dagang, atau lain-lain. Kini ada banyak peluang kerja untuk belajar Bahasa Melayu di China. Ada juga semakin banyak universiti membuka jurusan Bahasa Melayu. Hal ini juga mencerminkan hubungan antara kedua-dua negara semakin rapat dan teguh. Saya berharap agar jurusan Bahasa Melayu siswa boleh memainkan peranan dalam interaksi kedua-dua negara sahabat. Pelajar universiti kami boleh menjadi utusan damai, mendorong gotong royong China dengan Malaysia. Saya juga berharap agar kita saling memahami, saling menghormati, dan saling membantu wawasan lebih cemerlang. Akhirnya, saya berharap agar persahabatan kita digegalkan selama-lamanya, seperti sebutan dalam pantun. Rumah api, debu, dan jung, jadi panduan kapal laut. Dua hati kukuh disambung, persahabatan kuat memau. Terima kasih. Farid, tak dengar Farid? Tak dengar Farid. Testing. Okay. Dah. Alright, okay. Terima kasih Puan Aisyah. Nasib ini bukan pertandingan pantun. Kalau pertandingan pantun, bolehlah kita berjual beli pantun Puan Aisyah. Okay, baik. Dengan ini saya ingin membuka sesiapa yang ingin murid daripada kalangan murid ataupun guru yang ingin bertanyakan kepada Puan Aisyah, anda boleh berbuat demikian sekarang. Ada soalan daripada murid ataupun guru? Mungkin ada benda yang nak ditanyakan untuk dapatkan pencerahan. Dipersilakan. Okay, kalau tak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ada. Farid, boleh saya teruskan? Boleh, silakan. Selamat pagi rakan-rakan di negara China. Bagi salah seorang lah, Puan Aisyah ya. Bagaimana Puan berminat untuk mempelajari bahasa Melayu? Sejak permulaan ya, ini bukan pilihan saya. Kerana di China kita kena masuk college, masuk universiti, cari suatu jurusan. Jadi saya terpilih jurusan ini. Tapi selepas saya masuk jurusan, masuk sekolah itu, saya baru belajar bahasa Melayu. Saya mula berminat tentang bahasa Melayu dan berminat tentang kebudayaan Malaysia.
Tahniah, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih diucapkan kepada Puan Aisyah atas pencerahan yang diberikan. Mungkin Puan Aisyah ni anak didik Nik Safiah Karim ke? Itu. Dia sebab kata dulu belajar di Universiti Melaya. Okey. Maaf, saya tak dengar jelas. Mungkin Puan Aisyah ini dulu merupakan anak murid Nik Safiah Karim di Safiah Universiti Karim. Melaya. Tidak, mungkin tak. Orang pensyarah. Profesor. Pensyarah. Profesor. Profesor Puteri ke? Profesor Puteri merupakan pengarah penyeliah saya. Oh, okey. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Puan Aisyah atas buah santai yang memberikan banyak maklumat dan informasi sebentar tadi. Terima kasih. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Cik Azin bagi memulakan buah santai mengenai kebudayaan Cina. Dengan penuh takzim, mempersilakan Cik Azin. Minta maaf, skrin saya dilarang kongsi. Bolehkah buka? Boleh, silakan. Okay. Ya, selamat pagi semua. Dan hari ini saya akan memperkenalkan kebudayaan China. Terutamanya ada 3 bahagian. Pertama ialah permainan tradisional. Dan bahagian kedua ialah ala muzik catur China, tulisan dan lukisan. Ketiga ialah pakaian tradisional di negara China. Terutamanya saya akan memperkenalkan 15 permainan. Pertama ialah bermain tali. Saya fikir apabila saya mencari maklumat, saya juga mendapati bahawa permainan ini juga ada di Malaysia. Dan kedua ialah lompat tali. Apabila bermain lompat tali, perlulah 2 orang menari tali dan seorang melompat dalam dengannya. Dan ketinggiannya akan sekian ditingkatkan. Permainan ketiga ialah helang menangkap anak ayam. Seorang sebagai helang berada di depan untuk menangkap orang lain dan seorang melindungi orang lain tidak ditangkap. Dan orang lain perlulah menyembunyikannya di belakang orang itu. Keempat ialah bulu sepak. Apabila orang bermain bulu sepak, dia mestilah memastikan bulu sepak tidak jatuh ke tanah. Kemudian ialah membuang bungkusan pasir. 2 orang membuang bungkusan pasir dan orang lain berlari di tengah mereka. Orang lain perlulah memastikan tidak dilanggarkan oleh bungkusan pasir itu. Dan bahagian kedua, saya akan memperkenalkan ala muzik catur China, tulisan dan lukisan. Pertama, ala muzik saya nak membentangkan suara ala muzik itu. Pertama ialah ala muzik ini, dizi. Dan kemudian ialah erfu. Ya, suara erfu kelihatan sangat berasa sedih. Kemudian ialah guchen.
kemudian ialah kucing. Kelihatan kucing dan kucing sama lah, tapi mereka tak sama. Dan ya seterusnya ialah pipa. Dan kemudian ialah zona. Dan gendang ini susah didapati. Jadi saya akan membentangkan satu video. Dan video inilah kucing dan inilah kucing. Kami boleh kelihatan perbedaannya. Dan ini ialah tizi. Ini ialah sejenis kucing. Dan kemudian ialah catur channel. Catur merupakan sejenis permainan yang sentiasa dipermainkan oleh dua orang. Ia tidak samalah dengan permainan lain yang juga mempengaruhi pikiran, moral dan cara berpikir orang. Dan di negara China terutamanya ada dua jenis catur, yaitu weiqi dan xiangqi. Lukisan, tulisan merupakan seni tradisional di negara China. Pada masa kuno, orang menulis dengan pen bulu. Yang termasyhur ialah Lanting Jishi yang ditulis oleh Wang Xizhi di negara kita. Terutamanya ada 5 bentuk jenis perkataan. Terutamanya ialah li shu, zhuan shu, kai shu, xing shu, dan cao shu. Dan sekarang banyak orang menulis kai shu. Lukisan ini berasal dari dinasti Han. Dan apabila kami menulis, kami sentiasa menggunakan pen bulu, dakwat, kertas dan batu dakwat. Dan empat barangan ini sentiasa diperkenalkan sebagai empat khazanah untuk belajar. Dan temanya ada alam sekitar, binatang dan orang. Pewakil ialah Zhang Zeduan dan Gu Kaizhi dan lain-lain. Dan gambar ini ialah Qingming Shanghe Tu yang dilukis oleh Zhang Zerui. Qingming Shanghe Tu merupakan gambar yang terbesar di negara China. Dan gambar ini hanya sebahagian lah.
Seterusnya saya akan memperkenalkan pakaian tradisional dan ialah perubahan pakaian tradisional. Dan saya juga akan kongsikan satu video. Dan video ini merupakan beratus tahun perubahan pakaian.
Ya, sekian terima kasih. Baik, terima kasih kepada Encik Azin atas pembentangan yang diberikan sebentar tadi. Sangat padat dan berinformasi. Baik, cikgu buka soalan kepada murid-murid Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Mazin yang ingin bertanyakan kepada Encik Azin. Anda boleh berbuat demikian sekarang. Kalau ada soalan, boleh bertanyakan secara terus. Pada pendapat Cik Azin, apakah kebudayaan yang paling unik? Kejap, baik, siapa yang bertanya tu boleh kenalkan diri dulu. Kenalkan diri dan terus bertanya kepada Encik Azin. Salam sejahtera, nama saya Nur Aisyah binti Nisham. Okey, terima kasih Ain. Boleh terus bertanya kepada Encik Azin. Pada pendapat Cik Azin, apakah kebudayaan yang paling unik? Okey, terima kasih Aisyah. Bolehkah Encik Azin menjawab persoalan daripada murid sekolah kami untuk bagi diorang sedikit kefahaman? Balik ilmu. Paling unik. Oh, unik. Paling unik. Kerana menarik lah, menarik. Saya fikir kebudayaan yang paling unik ialah kebudayaan pakaian tradisional di negara China. Kerana semua yang tahulah negara China ada sejarah yang sangat lama. Ada 5,000-an tahun. Oleh itu, perubahan pakaiannya juga sangat banyak dan di dinasti yang berbeza ada ciri-ciri yang unik dan perubahan pakaian juga memaparkan kehidupan di dinasti itu. Dan saya juga fikir ini sangat menarik hati. Terima kasih Cik Azin. Terima kasih. Terima kasih Cik Azin. Ain semoga dapat memberi sedikit input kepada Ain. Baik, terima kasih diucapkan kepada Encik Azin atas buah santai dan sesi menjawab soalan sebentar tadi. Baiklah, kita teruskan. Kita akan teruskan program kita pada hari ini dengan menjemput Cik Marisa dan Cik Samiha. Cik Marisa dan Cik Samiha, mereka akan berkongsikan mengenai pengalaman belajar bahasa Melayu. Dengan penuh takzimnya, mempersilakan. Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan dan murid-murid sekalian. Nama saya Marisa, saya berasal dari Universiti Pengajian Antarabangsa Xi'an. Dan semua tahu jurusan saya ialah Bahasa Melayu. Dan saya akan menamakan pengajian saya pada tahun hadapan. Sekarang saya tahun 3. Dan hari ini saya akan kongsi pengalaman saya tentang belajar Bahasa Melayu dengan anda sekalian. Saya akan melakukannya dari 4 sudut. Pertama ialah mengapa saya memilih Bahasa Melayu sebagai jurusan saya. Kedua ialah tangkapan saya terhadap Bahasa Melayu. Ketiga ialah kursus yang kami mempelajari. Keempat ialah manfaat saya mendapat dari proses atau pengalaman belajar Bahasa Melayu. Jadi saya akan bermula dengan sudut yang pertama. Mengapa saya memilih Bahasa Melayu sebagai jurusan saya? Pada tangkapan saya fikir Malaysia ialah sebuah negara yang kaya dengan sumber pelancongan, pemandangan yang sangat indah dan menarik. Iklim di sana pun sangat elok kerana musim panas sepanjang tahun. Selain itu, kedudukan Malaysia pun sangat sesuailah. Negara ini dekat dengan negara China, Singapura, Jepun dan negara yang lain. Ekonomi Malaysia juga berkembang dengan baik, terutamanya dagangannya dengan China. Dan hubungan antara negara Malaysia dan negara China juga semakin erat dan baik. Jadi saya berasa ada banyak peluanglah jika saya memilih Bahasa Melayu sebagai jurusan saya. Dan mungkin saya akan menjadi pendorong
hubungan antara kedua-dua negara. Mungkin saya akan bekerja di Malaysia nanti. Saya menaruh harapan yang cemerlang terhadap masa hadapan. Bahagian kedua ialah tanggapan saya terhadap bahasa Melayu. Bagi saya, bahasa Melayu mudah untuk dipelajari kerana tata bahasanya tidak sangat kompleks dan pembentuk perkataannya juga bertertib. Selagi membaca atau mendengar banyak, boleh guna bahasa ini dengan baik. Ini hanya tanggapan saya sebelum saya pergi ke Malaysia. Apabila saya melancong ke Malaysia, saya mendapat bahawa bahasa ini tidak senang kerana ada banyak dialek. Perkataan atau intonasinya berbeza mengikut rantau yang berbeza. Tambah orang Melayu bercakap dengan sangat pantas. Jadi saya tak boleh faham. Tapi ini juga melatih pendengaran dan juga percakapan bahasa Melayu saya. Setelah itu, dalam proses saya belajar bahasa Melayu, saya juga mendapat bahawa bahasa Indonesia juga sangat similar dengan bahasa Melayu dan kami juga boleh berkomunikasi dengan orang Indonesia. Ketiga ialah kursus yang kami mempelajari. Kursus kami termasuklah bahasa Melayu asas, bahasa Melayu tahap tinggi, pendengaran bahasa Melayu, percakapan bahasa Melayu, penulisan bahasa Melayu, sejarah, ekonomi dan juga politik tentang negara Malaysia. Apatah lagi, bacaan terpilih untuk surat khabar. Kami juga mencari berita untuk mendapat maklumat langsung mengenai negara Malaysia. Melalui kursus-kursus yang seperti ini, saya dapat memahami kebudayaan dan juga keistimewaan negara ini dengan baik. Keempat ialah manfaat saya mendapat dari proses atau pengalaman belajar bahasa Melayu. Pertama, saya mengenal dengan ramai kawan dari Malaysia. Terdapat banyak pelajar antarabangsa dari Malaysia di bandar saya dan kami sering mengadakan acara bersama. Melalui aktiviti-aktiviti ini, saya telah mendapat banyak kawan yang baik. Walaupun mereka belum kembali ke China kerana wabak COVID-19, kami tetap berbual di WeChat dari semasa ke semasa. Selain itu, melalui proses atau pengalaman saya belajar bahasa Melayu, saya juga berbual untuk memasuki banyak syarikat yang hebat di negara China, seperti syarikat ByteDance. Aplikasi yang terkenal di masyarakat Malaysia, TikTok, milik syarikat itu. Dan saya juga berbual untuk belajar di luar negara kerana saya mempelajari bahasa asing. Akhirnya, saya nak mengatakan bahawa saya sangat bernasib baik kerana memilih bahasa ini. Ia memberikan saya banyak peluang, bukan berbual untuk berkomunikasi atau berhubung dengan orang dari negara asing, tetapi juga berbual memahami kebudayaan negara lain. Semoga hubungan antara China dan Malaysia semakin baik. Sekian, terima kasih. Okay. Selepas mendengar Cik Malisa, saya juga hendak memperkenalkan pengalaman belajar bahasa Melayu saya kepada anda semua. Dan di sini saya juga hendak berkata bahawa selamat pagi dan salam sejahtera sekali lagi kepada semua hadirin, guru-guru dan muli-muli. Bagi saya, pada mulanya, saya mengetahui bahasa ini melalui satu lagu CD Nurhaliza dan saya sangat suka lagunya kerana suaranya sangat merdu dan indah dan dia juga seorang penyanyi terkenal dalam seluruh Malaysia. Kebetulanlah saya dapat belajar bahasa Melayu di universiti. Oleh itu, saya membuat keputusan bahawa saya mesti belajar bahasa ini dengan bersungguh-sungguh dan mendapat keputusan yang baik. Saya juga ada keyakinan yang kuat. Oleh itu, saya membuat rancangan pembelajaran yang terperinci. Pada setiap pagi, saya akan membaca perkataan dan kalangan yang sudah belajar dengan berkali-kali. Dan saya juga mendapat bahawa selepas mendengar lagu, saya mampu ingat perkataan yang muncul dalam lirik dengan jelas. Oleh itu, saya selalu melalui intonasi perkataan untuk ingat perkataan ini sendiri.
Dan cara ini amat berkesan bagi saya. Cara yang kedua, saya belajar bahasa Melayu adalah selalu membuat dengan berbuat dengan rakan-rakan saya dengan bahasa Melayu. Kami selalu bergurau senda untuk menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan biasa kami. Seperti, adakah anda sudah makan? Makan apalah? Dan inilah apa dan bolehlah menjawabkan saya dengan bahasa Melayu. Berkomunikasi dengan rakan juga dapat membantu kita melatih menggunakan bahasa ini. Setelah itu, saya juga suka berkomunikasi dengan guru-guru yang berasal dari Malaysia dan berkawan dengan pelajar-pelajar Malaysia yang datang ke China kerana sebutannya dan nada mereka, ketenaran senang sedap dan tempatan. Melalui berbuat dengan mereka, saya kian-kian belajar bagaimana bersebut seperti seorang Malaysia dan bacaan baku dan bahkan lebih banyak perkataan baru dengan tidak sengaja. Inilah pengalaman yang paling berharga kepada saya sendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Marisa dan Encik Samiha. Baik, jika ada yang ingin bertanyakan soalan kepada Encik Marisa dan Encik Samiha, boleh berbuat demikian dan dipersilakan. Ada tak murid-murid ataupun guru-guru? Baik, kalau tak ada kita akan teruskan dengan sesi. Farid, Aisyah nak tanya. Ada. Siapa? Dia angkat tangan. Aisyah. Okey, baik. Aisyah, dipersilakan Aisyah untuk bertanyakan soalan. Salam sejahtera, saya Aisyah. Bertanyakan macam ada terdapat tentang macam keluarga bila dalam bahasa Melayu tu, adakah keluarga macam bagi je ataupun ada menentang macam kenapa belajar bahasa Melayu, kenapa belajar bahasa lain ke apa ke? Dan soalan kedua, apa pengalaman paling mencabar yang Cik lalui masa belajar bahasa Melayu? Jelas ataupun tidak soalan tadi Encik Samiha ataupun Encik Marisa? Kalau tidak jelas saya akan minta Aisyah untuk ulangkan sekali lagi. Tak jelas. Tak jelas. Saya tolong boleh? Saya tolong. Okey, baik. Sebab dia masalah internet tu. Okey. Apa yang ditanya oleh adik Aisyah tadi, dia kata bagaimanakah penerimaan pelajar-pelajar di sana tentang bahasa Melayu. Dan soalan kedua dia ialah apakah perkara yang paling mencabar sekali dalam mempelajari bahasa Melayu. Itu dia yang dia tanya tadi. Okey, bagi soalan yang pertama, apa saya menerima dari pengalaman saya belajar bahasa Melayu. Saya berfikir pertama ialah melalui pengalaman ini saya mendapat banyak kawan yang baik. Selain itu saya fikir melalui belajar bahasa Melayu dan memahami tentang kebudayaan dan keistimewaan adat Malaysia, saya juga mendapat maklumat langsung terhadap negara itu dan saya boleh memahami tentang negara ini dengan dalam, secara mendalam. Dan bagi soalan yang kedua, berhal yang mencabar saya fikir saya pergi ke Malaysia tahun lepas. Dan saya berfikir apabila saya berbual atau bercakap dengan orang Melayu, mereka bercakap dengan sangat lanjut dan saya dah boleh faham dan mereka pun menggunakan dialeknya. Jadi saya dah boleh faham inilah cabaran yang terbesar bagi saya. Sekian. Baik. Terima kasih. Okey, Encik Samiha ada mungkin nak jawab juga ke?
Baik, kalau tak ada, saya akan teruskan dengan buah santai yang seterusnya. Bagi meneruskan program lagi, Saya tak boleh mempersilakan. dengar dengan jelas. Okey. Baik, tak apa, saya akan teruskan. Boleh? Ya, Baik, boleh. bagi meneruskan okey, terima kasih. Bagi meneruskan program kita pada hari ini lagi, program seterusnya mempersilakan Cik Kristina untuk berkongsikan sedikit sebanyak mengenai perkembangan bahasa Melayu di negara China. Dengan takzimnya, mempersilakan Cik Kristina. Ya, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Kristina dari SISU. Saya hendak memperkenalkan perkembangan bahasa Melayu di negara China. China mempunyai menjejak 2,879 buah universiti dan kolej yang menawarkan sarjana muda, sarjana dan ijazah kedoktoran. China kini menjadi host kepada kira-kira hampir 500,000 pelajar antarabangsa dari lebih 200 buah negara dan kawasan seluruh dunia belajar di China. Angka tersebut telah meningkat hampir 73% daripada tahun 2016. Tetapi kira-kira 2,000 pelajar Cina yang belajar di Malaysia. Sementara terdapat lebih daripada 4,000 pelajar Malaysia yang belajar di China. Bahasa Melayu terus berkembang maju melalui persidangan antarabangsa dalam bahasa Melayu yang diadakan di negara China. Penerbitan ribuan buku dan makalah dalam bahasa Melayu di negara berkenaan selain daripada radio yang mengutarakan bahasa Melayu di negara yang terkenal dengan Kian Sudara. Untuk maklumat, AGMA sering ditandangi pelajar-pelajar dari China untuk belajar bahasa Melayu sebagai bahasa asing sejak 2000 bagi berkaitan yang menggunakan bahasa Melayu. Ada yang belajar bahasa Melayu dari tahap 1 hingga ke tahap 6 dan ada juga yang sudah fasih tetapi masih mahu mengikuti kursus bahasa Melayu lanjutan bagi mendalami aspek sosial budaya Melayu tempatan. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Kristina. Baik, Kristina jika ada murid-murid, Encik Kristina, jika ada murid-murid ataupun guru-guru yang ingin bertanyakan, boleh Saya nak tanya sikit ni Farid. Cik Okey, baik, Kristina. dipersilakan. Cik Kristina, bagaimana peringkat adakah di peringkat rendah pelajar-pelajar di China ada yang didedahkan tentang bahasa Melayu? Maksud saya macam yalah usia yang muda lah ataupun hingga di peringkat yang tinggi baru mula belajar. Ya, ia mempunyai usia yang muda dan belajar tinggi juga. Usia berapa tahun tu? Kalau semuda, seawal? Usia dari usia 10 hingga 25. Maaf, saya boleh tolong jawab soalan ini. Ya. Sebenarnya di China sekarang belum ada pendidikan rendah bahasa Melayu. Hanya belajar masuk universiti. Biasanya sejak umur 18 tahun. Baik, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih diucapkan kepada Cik Kristina dan Puan Aisyah yang memberikan penerangan kepada kami di sini. Seterusnya, saya akan teruskan. Kita akan menjemput Encik Dahlia daripada Xi'an University untuk berbual secara santai mengenai pengharapannya terhadap perkembangan bahasa Melayu. Segala hormatnya dipersilakan. Hai, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Dahlia dari SISU. Ya, dan saya akan mengucapkan tentang harap saya kepada bahasa Melayu. Ya, dan ucapan saya akan dibahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama iaitu tentang dalam kelas. Dunia tanpa sempatan dan globalisasi ini telah memberikan kesan yang sangat signifikan dalam bidang pendidikan. Dan saya fikir guru juga perlu menguasai teknologi terkini dengan baik dan menggunakan teknologi dalam proses pengajaran. Untuk mencapai tujuan ini, guru perlu mengadaptasi keadaan baharu pengajaran yang selalu dengan perkembangan batas teknologi.
Dan dalam zaman revolusi industri 4.0 ini, seringkali kita mendengar perkataan antaranya seperti kecerdasan buatan ya, atau artificial intelligence, gangguan inovasi dan teknologi pada luasan realiti. Kajian menunjukkan bahawa integrasi luasan realiti dalam pengajaran membolehkan pelajar memahami suatu konsep dengan baik dan menjadikan pengajaran lebih menarik. Tambahan pula, pelajar generasi Z dan Alpha ini dikatakan hanya dapat menumbuhkan perhatian terhadap pengajaran hanyalah dalam tempoh masa yang singkat, iaitu sekitar 10 hingga 15 minit sahaja. Oleh hal yang demikian, saya harap dalam pembelajaran dan pengajaran akan ada ide-ide yang baru dan menggunakan teknologi yang terkini. Ya, dan untuk dari segi luar kelas, saya harap pihak yang berkenaan dapat menganjurkan aktiviti yang banyak, dan kami belajar di negara China, bahkan dalam tempoh pandemi ini, kami nak ada suasana tu, kami nak mendengar orang Melayu cakap bahasa Melayu. Ya. Dan kami nak merasai kebudayaan yang dulan, kebudayaan yang natural atau natural ini. Seperti saya akan bagi satu contoh. Dalam satu kelas dalam talian, kami ada guru asing. Beliau berasal dari Malaysia, dan sekarang kami ada kelas dalam talian. Dan pada suatu hari beliau cakap beliau tak pakai seluar, beliau pakai kain batik itu, ya. Dan kita nak tahu kenapa beliau pakai kain batik itu. Jadi di dalam negara China, kami nak mempunyai suasana itu. Kami nak menghubungi atau berbual dengan lebih banyak orang Melayu, lebih ramai orang Melayu. Ya, terima kasih. Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih diucapkan kepada Encik Dahlia. Baik, jika ada murid-murid ataupun guru-guru yang ingin bertanyakan soalan mengenai pengharapan terhadap pengembangan bahasa Melayu kepada Encik Dahlia, boleh dipersilakan. Ada? Ada tak? Kalau tak ada, saya akan teruskan dengan slot kita yang seterusnya. Okey, tak ada. Baik, terima kasih diucapkan kepada Encik Dahlia tadi atas buah santai dan perkongsian yang diberikan. Baik, akhir sekali kita akan menjemput seorang lagi Encik Dahlia. Saya pun tadi terkeliru juga, ada 2 orang Dahlia. Takut tersilap. Baik, Encik Dahlia daripada Jinan University untuk berbual santai mengenai kelebihan mempelajari bahasa asing. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Encik Dahlia. Terima kasih. Okey. Saya akan kongsi skrin saya. Boleh lihat? Boleh nampak kan? Boleh. Jelas. Okey. Terima kasih. Okey. Sebenarnya pada hari ini sebelum program ini dimulakan, saya ada tanya Cik Farhana sebab saya nak tahu adakah saya akan berkongsi dengan murid-murid sekolah rendah ataupun pelajar sekolah menengah, sekolah tinggi, dan Cik Farhana bagi tahu saya sebenarnya semua sekolah dari adik-adik dari sekolah ini adalah kira-kira umurnya 12 tahun. Jadi saya kira mungkin lebih baik saya akan kongsi pendapat ataupun pengalaman saya secara terus. Jadi tidak akan fokus kepada sesuatu yang terlalu akademik ataupun terlalu mendalam. Jadi kita boleh berkomunikasi dengan lebih baik. Hari ini saya mau kongsi kelebihan mempelajari bahasa asing. Sebab saya yang ambil bahasa Melayu, jadi
sudah pasti saya akan ambil bahasa Melayu sebagai keutamaan perkongsian hari ini. Jadi seperti yang sudah diperkenalkan, saya berasal dari Universiti Jinan dan sekarang jurusan saya bukan bahasa Melayu lagi. Maksudnya sebab sekarang kakak Dahlia sudah menjadi pelajar sarjana dan sekarang bidang kajian adalah kajian Malaysia. Dan sebelum ini, Kak Dahlia belajar bahasa Melayu di Universiti Pengajian Bahasa-Bahasa Asing Tianjin, TFSU di bandar di bahagian utara. Sekarang di bandar Guangzhou, dekat saja dengan Malaysia. Kalau bukan wabak, mungkin Dahlia akan banyak kali sudah pergi ke Malaysia. Jadi perkongsian hari ini terutamanya 3 bahagian pengenalan saya dan bahasa Melayu pada adik-adik sekalian. Untuk bahagian pertama, sebenarnya saya sudah ceritakan sedikit, dan bagi Universiti TFSU sebenarnya di sana suasana untuk belajar bahasa Melayu adalah sangat bagus. Sebab saya rasa sama seperti di SISU. Kami tidak terlalu ramai pelajar dalam satu kelas. Seperti dalam kelas Kakak Dahlia hanya 14 orang saja. Jadi dan ini sudah kira darjah yang paling besar. Sebab senior Kakak Dahlia hanya 9 orang, junior Kakak Dahlia hanya 13 orang. Jadi kalau darjah kecil lebih baik untuk kita banyak berkomunikasi, semua orang sangat rapat dan pensyarah kami dapat tahu pelajar ini sudah dalam tahap yang mana boleh lebih fokus kepada semua pelajar dalam kelas. Dan sekarang Kakak Dahlia belajar di Universiti Jinan di bandar Guangzhou. Kalau lihat gambar ini sudah hampir sama dengan di Malaysia kan, sebab ada gelabah juga. Jadi untuk bahagian kedua, saya dan bahasa Melayu, Kakak Dahlia mau ceritakan bagi saya sendiri, perjalanan pembelajaran bahasa Melayu adalah dari tekanan timbulnya rasa cinta. Maksudnya seperti yang diceritakan oleh Puan Aisyah, kalau kita nak memulakan sesuatu perkara, mula-mulanya memang susah. Tak ada yang terus jadi senang, tak ada yang terus jadi mudah bagi semua. Sama seperti yang diceritakan dalam pantun Melayu, beragi-ragi ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi bagi saya rasa pengalaman belajar bahasa Melayu juga, pengalaman ini juga boleh adik-adik pinjam kepada pengalaman adik-adik untuk belajar bahasa asing yang lain. Sebab permulaannya memang susah. Sebab Dahlia orang udara China, Dahlia orang Shandong dari kampung halaman Confucius. Jadi sebutan bahasa Melayu jauh berbeza dengan dialek Dahlia. Jadi mula-mula memang sangat susah. Dahlia tidak boleh sebut R. Ambil hampir 2 semester baru boleh sebut R. Lepas tu Dahlia banyak sebutan dalam bahasa Melayu tidak sama seperti dalam dialek Dahlia. Jadi Dahlia ambil masa yang agak lama untuk mengetahui macam mana nak sebutkan bahasa Melayu secara betul. Lepas tu bagi pengalaman belajar bahasa Melayu di TFSU, Dahlia rasa itu 2 tahun itu adalah sangat penting bagi Dahlia. Sebab dalam 2 tahun itu, Dahlia cuba cari cara yang sesuai dengan diri sendiri untuk belajar bahasa asing ini dari tanpa sebarang asas. Seperti Dahlia akan baca berita, tengok video, dengar lagu, semua itu sangat membantu untuk kita belajar bahasa asing. Dan Dahlia juga mencadang adik-adik untuk belajar bahasa asing, mungkin boleh mengaplikasikan cara-cara ini seperti dengar lagu dan sebagainya. Pada tahun ketiga dalam universiti, Kakak Dahlia bersama dengan kawan-kawan sekelas pergi ke Universiti Malaya sebagai pelajar pertukaran selama setahun. Dan di sana merupakan proses yang sangat istimewa bagi pembelajaran bahasa Melayu. Sebab mula-mula semasa Dahlia sampai ke UM, sampai ke Kuala Lumpur, Dahlia rasa
oh saya boleh faham apa yang disampaikan dalam kelas oleh pensyarah-pensyarah, saya boleh berkawan dengan orang Melayu, tetapi ada satu kesusahan yang paling besar bagi Dahlia, yaitu Dahlia tidak boleh faham bergurauan. Itu yang Dahlia rasa, kenapa semua orang ketawa? Kenapa saya tidak boleh tahu dengan macam dalam tidak boleh faham kenapa semua orang terketawa macam itu. Lepas kawan-kawan Melayu ceritakan, jelaskan, barulah Dahlia faham. Oh begitu. Jadi selepas setahun hidup di UM, hidup di Kuala Lumpur, sebelum Dahlia balik ke China, Dahlia tiba-tiba mendapati bahwa suatu hari semasa kawan-kawan Melayu dalam kelas sedang bergurau, Dahlia boleh faham. Itu mungkin kelihatan macam kemajuan kecil sahaja. Tetapi bagi Dahlia itu adalah sesuatu kemajuan yang sangat besar. Sebab ini menandakan bahwa saya sudah boleh memahami budaya yang tersembunyi di belakang bahasa ini. Jadi Kakak Dahlia mau bagi tahu adik-adik, kalau kita nak belajar bahasa, jangan hanya pandang bahasa itu semata-mata bahasa sahaja. Itu bukan semata-mata bahasa. Kita harus faham apa yang mereka mau sampaikan. Kita harus dengar, kita harus belajar macam mana nak bagi salam. Kita harus faham bergurauan. Itu semua sangat penting. Lepas tu, selepas tamat pelajaran dari Universiti TFSU, belajar sambung sarjana di Universiti Jinan tanpa pemeriksaan. Sebab sepanjang 4 tahun di Universiti TFSU dan juga di UM, Dahlia tekun belajar bahasa Melayu. Bukan semata-mata untuk markah, tetapi Dahlia percaya kalau kita sudah memulakan sesuatu, kita harus mencuba dengan sedaya upaya. Jadi sepanjang 4 tahun ini, Kakak Dahlia rasa bukan mahu kedudukan pertama, tapi mahu sentiasa tidak membazirkan waktu. Jadi lepas dapat peluang untuk sambung sarjana di Universiti Jinan tanpa ujian, tanpa pemeriksaan, di sini sudah tiada lagi persekitaran dan suasana untuk belajar bahasa Melayu. Tapi Kakak Dahlia cuba ciptakan persekitaran untuk diri sendiri. Jadi setiap pagi Kakak bangun dan buka komputer, buka laptop dan terus buka berita dalam bahasa Melayu. Jadi Dahlia baca Sinar Harian, Utusan, Harian Metro, Astro Avani, setiap pagi saya baca. Itu macam sudah menjadi sesuatu rutin bagi saya. Sama seperti berus gigi dan basuh muka. Itu yang sangat penting bagi saya. Jadi kalau kita nak belajar bahasa asing, jangan lupakan bahasa ini walaupun hanya 1 hari. Sebab itu lepas kita sudah ada mungkin sedikit asas itu, kita harus terus terokai dan jangan hanya letak di tepi saja. Itu yang sangat penting. Sebab tujuan bahasa adalah berkomunikasi, adalah penggunaannya. Dan di sini sebenarnya saya mau bagi sebenarnya saya ada sediakan banyak gambar sebab Dahlia sudah pergi ke Malaysia 2 kali. Kali pertama hampir 1 bulan. Dahlia sudah sampai ke Perak, ada mengunjungi macam toko pembuatan keris dan juga sulam. Jadi nanti kalau ada masa Kakak Dahlia bagi kongsi gambar-gambar itu. Dan bagi tempat di Malaysia, saya sudah sampai antara wilayah persekutuan, sudah sampai Kuala Lumpur dan Putrajaya. Antara negeri Dahlia sudah sampai ada Kedah, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Selangor, Pahang, Melaka dan Sabah. Sebenarnya Dahlia bukan hanya melancong saja. Kalau Dahlia pergi ke sesuatu negeri, Dahlia
pergi dengan membawa banyak persoalan. Dahlia akan tanya seperti contohnya semasa Dahlia pergi ke Berat bersama Cik Farhana. Lepas tu Dahlia akan sentiasa tanya, kenapa? Mengapakah ini apa? Apakah semua Dahlia tanya? Contohnya Dahlia akan tanya, apakah benda ini dipanggil dalam logat Berat? Dahlia akan terus tanya Cik Farhana dan Cik Farhana dengan bersabarnya jawab semua persoalan saya. Saya memang banyak soalan. Saya tanya saja supaya saya nak tahu. Oh, kenapa Bera dia di orang Bera tidak sebut R. Dia jadi logat macam enggak kan. Jadi semua yang penting kita berminat dan rasa nak tahu itu akan tunjuk jalan kepada kita semua. Macam mana nak belajar bahasa dan budaya itu. Itu yang sangat penting. Sebab itu Kakak Dahlia tulis di sini, belajar bahasa dalam perjalanan pelancongan. Kita tidak hanya ambil gambar, itu bukan melancong. Melancong adalah kita tengok pemandangan. Melancong adalah kita sambil menikmati kecantikan pemandangan itu, sambil kita dapat ambil pengetahuan. Macam perkataan, budaya, ada istiadat, semua itu sangat penting. Nanti kalau ada masa saya tunjuk gambar. Untuk bahagian terakhirnya adalah sedikit fikiran dan nasihat kepada adik-adik dalam perjalanan belajar bahasa asing. Sebab saya pun anak baru belajar. Saya masuk universiti pada tahun 2016. Jadi bagi Dahlia, bagi usia menutur dalam bahasa Melayu, Dahlia walaupun Dahlia lebih tua daripada adik-adik, tapi usia bertutur dalam bahasa Melayu itu lebih muda daripada adik-adik. Jadi mungkin saya sebagai mungkin pelajar universiti boleh bagi sedikit nasihat saya sendiri saja. Yang paling saya ada tulis beberapa Oke, saya boleh terus ceritakan. Bagi Kakak Dahlia, Dahlia percaya bahwa kalau kita mau belajar bahasa asing ataupun apa sahaja bidang ilmu, nasihat Dahlia adalah nikmati belajar, banyak mencuba, sentiasa berusaha, dan jangan putus asa. Jadi 4 ayat ini adalah nasihat Kakak Dahlia bagi semua adik-adik, dan itu juga apa yang sentiasa menggalakkan saya sendiri. Nikmati belajar, banyak mencuba, sentiasa berusaha, dan jangan putus asa. Jadi sekian ini adalah perkongsian daripada Dahlia. Terima kasih dan semoga berjaya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Dahlia. Baik, saya buka sesi persoalan kepada murid-murid yang ingin bertanyakan soalan kepada Encik Dahlia. Dipersilakan. Ada tak? Saya nak tanya soalan. Okey, dipersilakan adik Faris. Salam sejahtera, saya Muhammad Faris bin Mujib. Saya ingin bertanya kepada Kakak Dahlia. Adakah Kakak Dahlia berbahasa Melayu hanya di dalam kelas sahaja di negara China? Maaf Faris, adik, Kakak boleh- Dahlia tidak dengar dengan jelas. Boleh tak kalau ada yang dengar dengan jelas, tolong bagi tahu Dahlia. Faris boleh ulang sekali lagi, cakap perlahan-lahan. Jangan laju-laju. Okey, boleh. Silakan Faris. Adakah Kakak Dahlia berbahasa Melayu hanya di dalam kelas sahaja di negara China? Hanya berbahasa Melayu hanya dalam kelas? Negara China. Okey. Sebab Dahlia mungkin tidak dengar dengan sangat jelas, Dahlia akan cuba jelaskan. Nanti kalau ada soalan lain, adik boleh tanya saya lagi ya. Kalau bagi Dahlia berbahasa Melayu, mungkin kalau kita semasa belajar di China, memang mungkin hanya dalam kelas sahaja. Maksudnya dalam kelas bahasa Melayu, kami akan bercakap bertutur dalam bahasa Melayu. Tapi Dahlia rasa
semasa di China pun Dahlia cuba ciptakan persekitaran bahasa Melayu untuk diri sendiri. Maksudnya kakak Dahlia akan mengambil lebih banyak masa, macam selepas kelas, malam-malam pun kakak akan buka video bahasa Melayu, radio dan dengar. Jadi semasa itu Dahlia akan fikir dalam bahasa Melayu, fikir dalam bahasa asing kakak Dahlia. Jadi itu walaupun saya mungkin tidak cakap selepas kelas, tapi saya tetap fikir bahasa Melayu. Dan semasa di UM, lepas kelas pun kakak akan cakap bahasa Melayu dengan kawan-kawan kaum Melayu. Dan sekarang juga sebab di sekeliling kakak Dahlia tiada kawan-kawan Melayu lagi, tapi kakak akan cuba ciptakan persekitaran itu diri sendiri. Betulkah fahaman kakak terhadap soalan Adi Farish? Betul. Okey. Betul. Terima kasih Adi. Terima kasih diucapkan kepada adik Faris yang bertanya dan Cik Dahlia yang memberikan penerangan sangat jelas, dan bahasa Melayu Cik Dahlia pun sebenarnya fasih, sangat fasih sebenarnya. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih diucapkan atas perkongsian maklumat yang amat bermakna kepada kami yang telah dikongsikan sebentar tadi. Diharapkan murid-murid dan guru-guru dapat mengambil sedikit banyak informasi yang berguna dan dijadikan motivasi untuk kita terus mempelajari bahasa Melayu. Tanpa membuang masa, kita akan teruskan program kita dengan perkongsian dan bicara santai dari murid-murid Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Mazuin dan Panitia Bahasa Inggeris. Perkongsian ini adalah mengenai cabaran belajar bahasa kedua yang akan dikongsikan oleh saudara Farish. Tanpa membuang masa, dipersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farish bin Azmi akan menetapkan tentang cabaran belajar bahasa kedua iaitu bahasa Inggeris. Terdapat 6 cabaran belajar bahasa kedua bahasa Inggeris. Yang pertama, pembendaharaan kata dalam bahasa Inggeris adalah sedikit sukar kerana terdapat terlalu banyak perkataan yang mempunyai maksud berbeza. Contohnya date, iaitu tarikh ataupun sesuatu janji temu. Yang kedua, bahagian-bahagian pengucapan seperti kata nama, kata sifat dan lain-lain. Contohnya point. Point membawa maksud tunjuk arah contoh atau bahagian tajam seperti hujung. Yang ketiga, sebilangan perkataan tidak diuji secara fonetik. Perkataan-perkataan ini akan kedengaran berbeza sekiranya berpandukan ejaan sahaja. Contohnya call, guide, knife. Yang keempat, persekitaran juga menyumbang kepada cabaran masalah bahasa kedua. Kurang sokongan dari ahli keluarga dan juga kawan-kawan. Yang kelima, kurang keyakinan diri untuk bertutur dalam bahasa kedua. Dan terakhir pula, terdapat 2 solusi. Antara solusinya ialah yang pertama, belajar berkumpulan boleh menambahkan keyakinan. Dan yang terakhir, berkomunikasi dengan penutur asli iaitu native speaker melalui media sosial dan sebagainya. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan atas perkongsian yang telah diberikan sebentar tadi. Tanpa melengah-lengahkan lagi program kita pada hari ini, kita akan teruskan program kita dengan bicara santai dari murid-murid Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Mazuin dan Panitia Bahasa Melayu. Perkongsian ini adalah mengenai indahnya bahasa Melayu. Slot ini akan dibentangkan oleh adik Anissa, adik Rifhan dan adik Siti Aisyah. Tanpa membuang masa lagi, dipersilakan. Salam sejahtera. Saya Anissa akan membentangkan tentang indahnya bahasa Melayu. Bahasa Melayu terkenal di dunia kerana bersifat terbuka dan mudah menerima unsur luar sehingga menjadikannya terus berkembang. Penggunaan bahasa Melayu tersebar ke seluruh dunia dan pernah dijadikan lingua franca suatu masa dahulu, iaitu zaman Kesultanan Melayu Melaka. Terdapat 18 buah negara
atau wilayah yang menuturkan bahasa Melayu di dunia. Negara-negara atau wilayah-wilayah tersebut ialah Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Singapura, Kemboja, Sri Lanka, Taiwan, Pulau Kokos, Selatan Thailand, Vietnam, Melayu Champa, Afrika Selatan, Madagaskar, New Zealand, Pulau Easter, Arab Saudi, Pulau Christmas dan Australia Barat. Penyebaran bahasa Melayu sangat meluas. Kedatangan pengaruh luar memperkaya perbendaharaan kata dalam bahasa Melayu. Berikut beberapa perkataan bahasa Melayu yang dipengaruhi oleh bahasa luar. Dari bahasa Sanskrit, perkataannya ialah negara, raja, putera. Dari bahasa Arab, perkataannya ialah solat, ustaz, akal. Dari bahasa Portugis, perkataannya ialah kemeja, beranda, jendela. Dari bahasa Belanda, perkataannya ialah laci, balkoni. Dari bahasa Inggeris, perkataannya ialah hospital, klinik, doktor. Dari bahasa Cina, perkataannya ialah cawan, laici. Dari bahasa Tamil, kapal, ayah. Keindahan bahasa Melayu. Selain bahasa Melayu standard yang dituturkan di Malaysia, terdapat juga beberapa dialek atau logat yang dituturkan mengikut negeri atau kawasan. Antaranya negeri atau kawasan tersebut ialah Perak Tengah, di negeri Perak, negeri Kelantan, negeri Kedah, di utara Malaysia dan lain-lain. Mari kita lihat beberapa contoh. Contoh dalam BM standard ialah air, Perak Tengah ayo, Kelantan air, utara Kedah ayak. BM standard saya, Perak Tengah teman atau awak, Kelantan kawe, utara Kedah aku. BM standard beritahu, Perak Tengah kabo, Kelantan royak, utara Kedah habak. BM standard keluar, Perak Tengah keluar, Kelantan tubik, utara Kedah keluar. Sekian, terima kasih. Adik Adriana, mohon buka mic. Adik Adriana, mohon ulang semula dan buka mic. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Rifhan Nur Adriana akan membentangkan indahnya bahasa Melayu. Keindahan bahasa Melayu itu dapat dilihat dari segi penggunaannya dalam kehidupan seharian. Bahasa Melayu digunakan oleh semua golongan, sama ada golongan atasan atau bangsawan dan juga rakyat biasa. Begitu juga kelaziman penggunaan bahasa Melayu ini digunakan oleh semua bangsa di negara ini, seperti bangsa Melayu, Cina, India dan lain-lain. Bahasa Melayu bukan sahaja digunakan di Malaysia, malah turut digunakan oleh negara-negara seperti Indonesia, Thailand, Singapura dan negara-negara Asia yang lain. Bahasa Melayu juga turut diguna pakai oleh negara-negara luar. Contoh negara China seperti yang kita sedang laksanakan sekarang ini. Bahasa Melayu turut dipelajari oleh pelajar-pelajar di sana. Keindahan bahasa Melayu itu dapat kita senaraikan dari pelbagai cabang. Antaranya kita lihat seperti yang tertera dalam peta minda ini. Bahasa untuk urusan rasmi, bahasa sebagai pedoman hidup, kesenian dalam bahasa, bahasa istana atau bahasa dalam. 1. Bahasa untuk urusan rasmi. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang amat penting di Malaysia, malah di negara-negara luar juga. Di Malaysia, sebarang urusan yang berkaitan sama ada rasmi atau tidak, bahasa Melayu merupakan bahasa utama. Segala penerangan, arahan,
panduan, periklanan dan sebagainya menggunakan bahasa Melayu. Di sinilah terbuktinya bahasa Melayu itu amat indah dan mudah difahami oleh semua golongan masyarakat. 2. Bahasa istana atau bahasa dalam. Bagi golongan bangsawan atau raja-raja, mereka mempunyai keunikan bahasa yang tersendiri. Bahasa ini tidak diguna pakai oleh rakyat biasa tetapi tetap difahami oleh semua lapisan masyarakat. Sebagai contoh, bahasa istana atau bahasa dalam, santap yang bermaksud makan, beradu yang bermaksud tidur, bersiram yang bermaksud mandi dan gering yang bermaksud sakit. Bahasa ini menjadi kelaziman bagi golongan bangsawan pada zaman dahulu dan masih diguna pakai oleh golongan tersebut pada masa kini. Sekian, terima kasih. Tiga, kesunyian dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu juga mempunyai kesunyiannya tersendiri. Sunyinya bahasa Melayu dapat ditampilkan dengan wujudnya baik-baik bahasa puitis dan indah yang dipaparkan dalam puisi seperti pantun, sajak, syair, gurindam dan selukar. Puisi ini dicipta mempunyai fungsinya tersendiri, antaranya sebagai panduan hidup, nasihat, semangat patriotik dan digunakan dalam istiadat meminang pada zaman dahulu. Antara contoh puisi yang digunakan untuk istiadat meminang adalah seperti pantun ini. Tinggi memanjat si pohon ara, nampak cantik serinya laman, besar hajat tidak terkira, hendak memetik bunga di taman. Contoh puisi yang melambangkan semangat patriotik adalah seperti sajak ini. Malaysia, oh tanah airku, tanah tempat tumpah darahku. Malaysia, oh negara yang kupuja, tanah air amat ku cinta, ku julang namamu sepanjang masa. Contoh syair nasihat. Kerja baik, janganlah malas. Zahir dan batin, janganlah culas. Cernihkan hati, biarlah ikhlas. Seperti air di dalam gelas. 4. Bahasa sebagai panduan atau pedoman hidup. Indahnya bahasa Melayu juga dapat ditonjolkan melalui keindahan penyampaian maksudnya, melalui peribahasa, perumpamaan dan kata-kata hikmah yang digunakan sebagai panduan atau pedoman hidup manusia sejagat. Contohnya seperti peribahasa dan perumpamaan ini. Air diminum terasa duri, nasi dimakan terasa sekam, yang bermaksud perasaan yang teramat sedih sehingga tidak ada selera untuk makan dan minum. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang bermaksud untuk mendapat kesenangan, biarlah bersusah payah dahulu. Seperti kera mendapat bunga, yang bermaksud seseorang yang tidak tahu menghargai pemberian orang. Bagai isi dengan kuku, yang bermaksud persahabatan yang erat. Demikianlah serba sedikit yang dapat saya paparkan tentang indahnya bahasa Melayu. Keindahan bahasa Melayu menjadi kebanggaan rakyat Malaysia khususnya, juga pengguna atau pengamal bahasa Melayu umumnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan atas pengusian yang disampaikan oleh anak-anak daripada Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Mazin. Diharapkan dapat memberi sedikit pencerahan kepada kawan-kawan kita yang berada di China. Pucuk pau delima batu, anak semilang di tapak tangan. Biar jauh beribu batu, di mata hilang, di hati jangan. Sebelum kita ke pengakhiran majlis, baik kiranya kita bergambar dahulu sebagai kenang-kenangan. Baik, boleh buka kamera, senyum. Okey ya. Kita nak ambil gambar. Okay, saya akan kira sampai 3. Okey. Boleh 1, 2,
Okey, sekali lagi. 1, 2. Tak tahu masuk tak ya. Sekali lagi. Ada 4 ni semua. Okay, 1, 2. Last. Satu lagi. 1, 2. Okey. Ada pasang, ada surutnya. Ada pangkal, ada hujungnya. Ada hulu, ada hilirnya. Ada pertemuan, ada perpisahannya. Ada hilang, ada gantinya. Ada awal, ada akhirnya. Hadirin sekalian, berakhirnya sesi bergambar sebentar tadi menandakan program kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna antara pelajar SK Raja Perempuan Mazwin, Shin International Studies University dan Universiti Jinan akan melabuhkan tirainya. Pihak sekolah sekali lagi merakamkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga atas kesudian tetamu jemputan dan para hadirin bersama-sama memeriahkan program kita pada hari ini. Kami bagi pihak jawatan kuasa program memohon jutaan kemaafan atas segala kekurangan sepanjang program berlangsung. Maaf juga dari kami selaku pengacara dan moderator pada hari ini. Andai tersalah bicara dan tutur bahasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi nanti. Session. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Nak tanya lagi, tanyalah. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih, Mai. Nak tanya ke? Bye. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Semua nak ucap tahniah lah. Tahniah kepada Guru Besar Mazwin dan warga Mazwin. Terima kasih. Terima kasih jemput. Dan terima kasih kepada semua yang daripada sana. Dan wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye ya. Bye-bye. Terima kasih Cik Farhana. Farhana ada Farhana. Tak nampak Farhana ni. Ada. Farhana ada. Mungkin boleh Ada. bagi sedikit Ada. ucapan. Farhana Jemput Cik Farhana untuk Boleh dengar ya suara saya? Boleh. Okay. Jelas. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Di sini saya ingin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berada di China, Cik Dahlia, Puan Aisyah serta 5 orang pelajar dari Xi'an International Studies University kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi pengalaman kalian semasa menjadi pelajar jurusan Bahasa Melayu dan berkongsi tentang budaya yang ada di negara China dan berkongsi tentang pendapat anda tentang perkembangan Bahasa Melayu khususnya antara dua negara iaitu Malaysia dan juga negara China. Dan saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi perhargaan tahniah buat pihak sekolah iaitu SK Raja Perempuan Mazwin kerana telah berjaya menghasilkan ataupun menjalankan satu program yang saya kira cukup membanggakan ini walaupun secara dalam talian. Dan saya ingin ucapkan juga sekali lagi terima kasih kepada pihak sekolah terutamanya Tuan Guru Besar dan juga guru-guru yang terlibat kerana sudi memberi peluang kepada teman-teman yang berada di China untuk berkongsi pengalaman mereka semasa menjadi pelajar jurusan Bahasa Melayu. Dan saya berharap sesi perkongsian kita pada hari ini bukan sahaja dapat menambah ilmu pengetahuan tentang budaya yang ada di Malaysia, khususnya budaya masyarakat Melayu, dan menambah ilmu tentang budaya masyarakat Cina di negara China, dan dalam masa yang sama dapat membuka minda kita dan untuk kita lebih menghargai budaya yang ada di seluruh dunia.
kerana perbezaan budaya ini sebenarnya yang mengeratkan kita walaupun kita tidak berada di satu negara yang sama dalam satu tempat yang sama, tetapi kita masih lagi boleh dihubungkan melalui budaya dan bahasa. Saya kira itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Daripada pihak sekolah, nanti kami akan kongsikan ini sikit souvenir daripada kami. Kami ada dua tiga perkara lah, ada 3 barang kitchen sekolah, kemudian beg kertas, kemudian insyaAllah kita usahakan juga yang saya pakai hari ni, panggil tengkolok dan sijil. InsyaAllah kita akan kongsikan nanti. Kita akan hantar ke China. Okay. Ada permintaan kata nak kain batik je, ada orang nak kain batik je. Siapa nak kain InsyaAllah batik kita je? akan kongsikan insyaAllah. Baju kurung nak tak baju kurung? Baju kurung saiz. Kalau nak baju lah. kurung kita boleh bagi saiz. Boleh Okay, beli. InsyaAllah. Okay, ada terima lagi kasih. yang nak cakap? Baik, terima kasih semua. Terima kasih. Kak Intan cakap apa Kak Intan? Intan. Salam sejahtera, dengar ke? Boleh dengar? Boleh, teruskan. Okay, salam sejahtera. Di sini saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana sudi join program kami. Okay, sangat bersyukur dapat berkenalan dengan pelajar-pelajar di China. Semoga kita tak tamat di sini. Kita akan buat lagi program lain, ya. Sudilah nanti ya, kita jemput lagi. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Salam perkenalan. Okay, program yang sangat bermakna, memberi bekas kepada kita semua insyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Tambahan dari Malaysia. Nanti nak pergi China. Nak pergi China. Selamat datang. Cucuk vaksin dulu. Selamat datang ke China. Nanti datang ke Malaysia ya. Ya. Bye. Bye.